Yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita dapat bersama-sama lagi malam ni dalam kuliah ilmu. Semoga kita semua dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Saya lama tak main mabuk ni. Lama betul. Lah kali saya main tuan-tuan lah. Kali terakhir saya main masjid tuan ni 10 bulan 3. Ni saya mengajak dia tanah 10 bulan 3 tahun 2020. Hari ni duk ada ni 14 tu lupa 14 bulan 8 lah 14 bulan 7 4 bulan 4 bulan. Baik, kita sambung balik lah. Tapi apa yang berlaku, tragedi, wabak apa semua ni, semua ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Dalam sejarah hidup kita tak pernah kita tuang sembahyang Jumaat sampai lama tu 14 minggu tuang Jumaat tu. Mula dilepas 12 orang tu, tu kira takji. Tu bila jatuh kuda tu ya. Tu takji. 14 minggu. 14 kali Jumaat. Ada setengah orang mabuk dia tahu jadi 14, 20 pun tak apa. Lah tengok 20 pun tak apa. Ada setengah-setengah orang mabuk jenis nakal baik. Jadi yang jarak-jarak ni jaga selalu. Nanti sampai masa dia perapat balik lah. Sampai masa perapat balik. Habis. Siapa ada buku muka surat 9. Yang kita tanda tu nah, muka surat 9. Kita mula dengan persoalan pertama. Kenapa wajib berwuduk? Kenapa wajib berwuduk? Jawab senang, pasal nak sembahyang. Betul? Pasal nak sembahyang. Wuduk ialah menggunakan air dan membasahinya pada anggota-anggota badan yang tertentu. Bila sebut anggota badan yang tertentu, tak semua anggota badan. Jadi yang wajib dibasuh ialah muka, tangan, kepala dan kaki. Itu yang wajib. Perbuatan itu dinamakan wuduk kerana ia menzahirkan kecantikan dan kebersihan pada anggota badan dan menyinarkannya daripada dosa. Tu banyak dia punya serampang lah tu. Menzahirkan kecantikan. Muka saya tak berseri, pipi basuh dengan wuduk, nampak cantik sikit, bersih sebab dia basuh air, dan juga menyinarkannya daripada dosa. Sebab tu kalau tak ada tujuan apa, saja ambil wuduk saja, maka dapat membersihkan dosa kecil. Tapi kalau nak sembahyang, ada tujuan dah lah. Okay. Sekurang-kurangnya kita ni ambil wuduk dapat membersihkan daripada dosa kecil. Habis. Tujuan berwuduk untuk mengangkat atau menghilangkan hadas kecil, supaya individu yang berwuduk dapat melakukan ibadat-ibadat yang disyaratkan berwuduk terlebih dahulu, seperti ibadat solat dan tawaf. Tujuan dia mengangkat hadas kecil. Pasal kita berhadas. Seseorang yang berhadas kecil itu ialah apa dah? Tanda dah. Dia kentut, dia sentuh orang perempuan. Orang perempuan sentuh dia tak apa kan? Macam mana? Dia sentuh orang perempuan sentuh dia tak apa kan? Serupa lah. Okay. Lagi apa ni? Keluar sesuatu daripada dua jalan depan, jalan belakang, lena yang tak tetap, papan punggung, pitam, semua tu menjadikan orang tu berhadas kecil. Bila badan kecil, nak hilang hadas tu, kita mengaji fikah dia panggil mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Cara mengangkat hadas adalah dengan cara berwuduk. Tujuannya untuk apa? Supaya kita dapat melakukan ibadat-ibadat yang disyaratkan berwuduk terlebih dahulu. Itu yang wajib tu. Seperti ibadat solat dan tawaf. Kalau kita nak sembahyang, tak ada wuduk, tak sah sembahyang kita. Tu ada dulu orang duk cerita, lah kurang tu. Depa kata sembahyang banyak tak apa. Tak ambil sembahyang, mengaji sama tu. Sembahyang lain kena sembahyang banyak tak apa. Orang tanya pasal apa tak kena ambil sembahyang, dia kata pasal sembahyang banyak dia tak rokok. Bagi 3.2 betul. Bagi petua silap. Akhirnya
Asal nama semayang, maka kena berwuduk. Sama ada semayang fardu atau semayang sunat. Dan juga tawaf. Ni semayang dan tawaf ni disyaratkan berwuduk. Disyaratkan berwuduk. Jika sesuatu ibadat itu tidak diwajibkan berwuduk terlebih dahulu, seperti membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf. Mushaf tu Quran tu lah. Kalau kita baca tak pegang, maka dia tak wajib berwuduk. Okey. Lagi apa lagi? Beriktikaf dalam masjid. Masuk iktikaf dalam masjid ni tak wajib berwuduk. Lagi membaca buku-buku agama, baca hadis, mendengar majlis agama tu semua tu disunatkan berwuduk terlebih dahulu. Masuk dalam masjid contohnya, maka berwuduk hanyalah sunat. Berwuduk hanyalah sunat. Tetapi elok dilakukan kerana pelakunya akan mendapat pahala. Elok kita ambil wuduk, kerana dapat pahala. Pahala tu dia jadi dua. Kita kalau baca Quran, tak pegang Quran tu, tak payah ambil wuduk. Kalau kita berhadas kecil, tak payah ambil wuduk, kita baca, dapat pahala baca Quran. Tapi kalau kita ambil wuduk, dapat satu lagi pahala. Pahala kerana berwuduk. Kadang-kadang kita baca Quran memang tak ada wuduk, macam kita buat kereta, siapa hafal Yasin, betul tak? Hafal Yasin ataupun ayat lazim, tak apa, Quran lah tu. Baca wadduha kan tak ada wuduk, sunat. Baca Quran dapat pahala, tak ada wuduk. Tapi kalau ada wuduk, lagi menambah pahala. Okay. Kewajipan berwuduk untuk melakukan solat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu, dan basuhlah kedua-dua belah kaki kamu meliputi buku lali. Ada abang basuh-basuh tu, itu adalah perbuatan berwuduk. Dia ikut susunan tu. Itu dia mula dengan muka, lepas tu tangan, lepas tu apa dah? Kepala, lepas tu kaki. Ini ayat Quran. Dalil kata kita wajib berwuduk. Jadi terjawablah pasal apa wajib berwuduk. Kerana kita nak melakukan ibadat yang disyaratkan berwuduk terlebih dahulu, itu wajib. Dan kalau hak sunat tu, jika kita melakukan ibadat-ibadat yang disunatkan, kita berwuduk terlebih dahulu. Habis. Kau surat 10. Tak nak habis ya buku ni malam ni. Tinggal bulan depan semua lah. Okay. Tak habis ni 6 bulan tak habis. Okay. Apa tujuan mandi? Apa tujuan mandi? Orang akan jawab tujuan mandi macam-macam. Kalau tanya budak sekolah, dia kata pasal nak pergi sekolah. Betul? Pasal nak pergi sekolah. Okay. Ni kita mandi cerita pasal fiqh ni, pasal fiqh, bukan pasal ilmu kesihatan, pasal fiqh. Apa tujuan mandi? Mandi ialah meratakan air ke seluruh badan dengan disertai niat. Bila serta niat dia jadi ibadat lah, dapat pahala. Tujuannya untuk membersihkan badan. Itu tujuan umum mandi, untuk membersihkan badan. Badan berlemuh, boleh bersih. Badan busuk jadi wangi. Badan kotor jadi bersih. Itu untuk membersihkan badan. Jika dalam keadaan berhadas, kalau dia berhadas, mana berhadas besar, tujuan mandi untuk mengembalikan kecergasan kerana perbuatan yang menghasilkan junub, memberi kesan terhadap seluruh anggota badan. Kesan itu dapat dihilangkan dengan mandi. Ini fiqh, hikmah. Allah Ta'ala jadikan begitu. Jadi orang yang berhadas, hadas besar, bila dia mandi, dia jadi segar. Jadi segar. Cuba tuan-tuan banding, tuan-tuan ada besar, Cina mabuk ada besar. Dia tak mandi wajib, tuan-tuan mandi wajib. Cuba tengok siapa lebih segar. Tanya dia, malang berhadas? Dia kata hadas, dia tak tahu apa dia tentang apa. Nak. Okey. Lebih segar. Hukum mandi adalah wajib. Hukum mandi itu wajib apabila berhadas besar. Kalau berhadas besar tu wajib mandi. Manakala sunat saja pada perkara-perkara yang tertentu. Lain daripada hadas besar, mandi adalah sunat.
Kalau disertai dengan niat, kalau tak ada niat apa-apa, maka mani adalah harus. Mani adalah harus. Baik. 6 perkara yang mewujudkan mandi, iaitu keluar mani. Keluar mani, persetubuhan, haid, nifas, melahirkan anak dan mati. Ni 6 sebab wajib mandi. Keluar yang mani, bersetubuh, haid, nifas, apa dah? Beranak, wiladah tu, beranak dan mati. 6 perkara ni, 6 perkara ni, 5 buat sendiri, 1 orang tolong buat. Cuba teka, orang tolong buat apa dah? Mati. Kalau mati, kalau buat sendiri, dia mati, orang nak mati tu, orang main ayak, ni ayak sampai lah, dia dah sat-sat. Jawab dia balik dah. Nah, okey. Antara perkara-perkara yang disunatkan mandi ialah mandi pada hari Jumaat. Ini dah kalau kita di duduk merobok ni mandi tiap hari, sehari 2-3 kali. Kalau tuan-tuan pergi duduk di negeri sejuk, orang tak mandi tiap hari. Kalau duduk negeri sejuk macam duduk di musim sejuk betul lah, orang tak mandi tiap hari. Saya tahu, dulu saya belajar di Maluku, mandi, orang tak mandi tiap hari. Jadi tu yang kata dalam fikah, sekurang-kurang mandi, kalau tak ada hadas besar apalah, kurang-kurang mandi seminggu sekali. Maka dia taklah hari yang ibu hari lah seminggu, hari apa? Hari Jumaat, sebab hari yang mulia. Jadi kita mandi seminggu sekali mandi. Dia pun tak busuk lah. Kalau tuan-tuan duduk negara sejuk, dia bukan macam kita duduk mabuk. Dia bila cuaca sejuk tu, badan kita tak apa nak haus lah. Tahu tak haus? Haus tu teruk, bau daripada busuk. Busuk tu kira teruk dah. Tapi kalau haus, cakap lagi. Tu busuk haus. Lah, lebih kurang. Kalau kita duduk di negara sejuk, dia tak macam kita duduk di mabuk. Tak? Jadi tak apalah, sekurang-kurang seminggu kena mandi sekali. Maka mandi tak ada apa ni, tak ada besar apa ni, pilihlah ibu hari. Ibu hari adalah hari Jumaat. Itu contoh. Jadi pada hari Jumaat kita mandi adalah sunat. Adalah sunat. Kalau kita duduk di mabuk mandi setiap hari pun, mandi hari-hari biasa tu harus. Tapi hari Jumaat tu sunat. Tapi sunat kena niat. Kalau tak niat, dia jadi harus macam biasa juga. Kena niat. Mandi pada hari raya, Aidil Fitri dan Aidil Adha. Mandi sempena gerhana matahari dan bulan. Gerhana matahari tu kita mandi. Mandi tu sekali kita nak kait dengan nak pergi semayang. Cakap mandi saja tak mau. Kita nak pergi semayang, gerhana. Matahari dan bulan, mandi kerana hendak solat istisqa, solat minta hujan tu. La hujan turun tiap hari. Mandi kerana mandikan orang mati. Mandi kerana nak berihram haji dan umrah. Orang pergi buat haji, orang tahulah. Sebelum dia pakai ihram tu, dia mandi tu. Umrah, haji dan umrah. Mandi kerana masuki Mekah. Kerana masuki Mekah ni, orang yang pergi Mekah. Orang Mekah tak lah. Dia pasal dia duduk di Mekah dah. Betul tak? Orang masuki Mekah tu, mandi. Jadi, bila kita nak mandi? Kalau tuan-tuan naik kapal terbang, pergi buat umrah, turun kapal terbang di Jeddah, lepas tu naik bas pergi Mekah. Masuk Mekah mandi tak? Ambil bilik hotel tu, bilik hotel semua tu, elok sampai tu mandi je. Sunat. Pasal kita masuk Mekah. Mandi kerana hendak berwukuf di Arafah. Orang nak wukuf di Arafah tu mandi. Tahun ni orang mabuk siapa dapat pergi haji? Ada angkat tangan meh? Oh tak ada. Tak ada sudah. Nak. Naik haji. Tak apa. Ni pun ada hikmah. Ada hikmah dia. Mandi kerana nak berwukuf di Arafah, mandi kerana nak melontar jamrah, dan mandi kerana masuki kota Madinah. Ini di antara perkara-perkara yang sunat mandi. Okey. Ini tujuan mandi lah. Okey, selesai. Tiga. Ada masa dan ketikanya seseorang itu sebelum P3 satu lagi. Ini tak ada tulis dalam buku. Saya tak habis lah.
Ada satu persoalan, ada orang bertanya, kita kalau berhadap syak ni ada 6 apa dah? Keluar yang mani, bersetubuh, haid, nifas, bila dah beranak dan mati. Okay. Kalau berhadap syak, kalau kita berhadap syak, kita mandi lah, mandi wajib. Mandi wajib ni macam mana cara nak niat? Macam mana cara nak niat? Saja aku mandi wajib 2 rakaat. Lah. Tak mampu. Nawaitu raf'al hadasil akbar. Dia nak versi panjang boleh, versi pendek boleh. Nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil akbar an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Lepas nawaitul ghusla lillahi ta'ala. Saja aku mandi. Nawaitul ghusla wajib lillahi ta'ala. Semua boleh. Kalau orang perempuan pula, kalau dia haid, dia nak angkat haid ni, nawaitu raf'al haid lillahi ta'ala. Kalau dia habis nifas, nawaitu raf'al nifas lillahi ta'ala. Untuk umum tu, nawaitu ghusla wajib lillahi ta'ala, nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Semua boleh. Tak ada masalah. Kalau tak mau nawaitu, niat nanti lah, saja aku mandi wajib. Allah Ta'ala. Saja aku angkat hadap syak. Jadi orang yang berhadap syak ni, bila dia ada berhadap syak, dia mandi tu, lepas mandi tu, dia nak kena ambil semayang. Dia nak kena ambil semayang lah. Dia nak pergi semayang tu. Lepas dia mandi wajib. Okey, sebab pandai jawab. Dia tak kenal lah. Tak payah. Semayang. Sah lah semayang lah. Dengar nampak luang lah. Okay. Mandi wajib sepanjang mandi itu kalau tak berlaku perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Sebab perkara-perkara yang membatalkan mandi tak ada. Tuan-tuan ada selok dalam kitab fiqh memang tak jumpa. Sepanjang kita mandi, kalau tak berlaku perkara-perkara yang membatalkan wuduk, maka dengan angkat hadap syak tu sudah sah terpakai untuk kita sembahyang. Ada untuk kita sembahyang. Jadi sebab tu ada antara sunat mandi tu, kalau orang berhadap syak nak kencing dulu, basuh kemaluan bagi elok apa semua. Kalau nak berak, nak kentut siap-siap. Sepanjang mandi tu tak berlaku perkara-perkara yang membatalkan wuduk, maka hadap syak tu boleh bawa pergi sembahyang. Sebab dia tak berlaku perkara yang membatalkan ada. Jadi kalau kita ada tengah mandi pergi kentut, jangan mandi lain. Sekali jadi haru biru. Kalau kita ambil semayang, nak tengah ambil semayang, sapu kaki basuh sebelah. Tinggal sebelah ni, pergi kentut. Kita tak boleh basuh sebelah tu, kena mula lain. Betul tak? Tapi kalau mandi elok, mau habis semua siap lah. Kalau nak tutup pelapik, tutup kentut. Allah. Buka lain, nawai tu, itu memang 3 suku. Dia tidak ada perkara yang membatalkan mandi. Tetapi, ini pekah. Kalau dalam duduk tengah mandi tu, ataupun dekat nak habis mandi atau habis mandi, berlaku perkara yang membatalkan wuduk, maka hadap syak tu terangkat, tetapi dia tak boleh sembahyang. Dia wajib mengangkat hadap kecil, artinya wajib mengambil wuduk. Sebab tu kalau tengah mandi, pergi pegang kemaluan dia, kentut contohnya, teruskan mandi macam biasa, tak ada masalah. Habis mandi lagi, ambil sembahyang, pergi sembahyang. Tu cara dia. Kalau dia pergi sembahyang terus, jawab dia sembahyang dia tak sah. Habis. Pergi soalan nombor 3. Ada masa dan ketika seseorang itu tidak dapat berwuduk. Ada masanya juga dia tidak dapat mandi, sedangkan dia wajib berwuduk atau mandi. Untuk membolehkannya melakukan solat dan perkara-perkara lain yang mensyaratkan wuduk dan mandi. Kenapa terjadi demikian? Itu soalannya. Awak jadi begitu. Dia kena mandi, pasal dia berhadap syak. Dia kena berwuduk, pasal dia berhadap kecil. Tapi dia tak boleh wuduk dan tak boleh mandi. Pasal apa? Jawabnya ada 2 pasal. Yang pertama, ayat tak ada. Yang pertama, ayat tak ada. Tidak ada ayat. Yang kedua, keuzuran pada tubuh badan yang menghalangnya daripada menggunakan ayat. 2 sebab. Ayat tak ada. Dan yang kedua, ayat ada tapi badan tak boleh kena
tak boleh kena air. Maka orang tu tak boleh berwuduk kalau dia berhadas kecil, tak boleh mandi kalau dia berhadas besar. Ada main persoalan nombor 4. Bagi laju okey. Ni di masjid ni pun saya bulan ni mula duk gerak mengajar tiap malam lah. Tapi ada satu dua masjid ni depa tak berani buat. Depa saya takut Covid. Ni depa tak buat lagi lah. Tak ada masalah. Saya duduk sana. Duduk di Sungai Baru tu, kalau ada malam patut mengajar masjid kata bulan depan lah. Saya tak ada masalah. Saya start kereta pergi Kuala Polis makan ikan bakar. Tak ada masalah. Kalau ni mengajar. Okey. Perangai orang kita ni dulu masa Covid duk menjadi-jadi, hingat masjid tak boleh main. Masjid tak boleh main. Hingat tu apa benda sampai takut Covid, tak takut pada Allah Taala. Oh sembang. Lah benar-benar main, haram tak main. Hak itu, hak main itu lah main pun. Mampu. Tu siapa dia tu? Orang mabuk. Orang mana ya? Ingat tak tengok. Okey. 4. Jika tidak dapat berwuduk atau mandi. Tak boleh nak wuduk atau mandi. Pasal apa? Pasal salah satu tadi ya. Ayat tak ada ataupun tak boleh kena ayat. Apakah yang patut dilakukan untuk membolehkan seseorang melakukan solat dan perkara-perkara lain yang disyaratkan berwuduk atau mandi terlebih dahulu. Kalau tak boleh nak mandi, tak boleh wuduk, nak buat macam mana? Dia kata dalam keadaan demikian dia wajib bertayamum. Bertayamum bagi menggantikan wuduk, bagi membolehkannya melakukan solat dan ibadat-ibadat lain yang disyaratkan berwuduk atau mandi terlebih dahulu. Kalau macam ibadat semayang, tawaf, memang dia syarat kena berwuduk kalau berhadas kecil, mandi kalau berhadas besar. Dah tak boleh nak mandi, tak boleh nak wuduk, maka jawabnya gantinya adalah tayamum. Kewajipan bertayamum ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghati aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ini dalil dia. Dan jika kamu junub berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan jika kamu sakit ni mana? Tak boleh kena ayak. Atau dalam pelayaran. Ni terjemahan dalam pelayaran bukan maksud dalam ayak saja. Dalam pelayaran ni maksudnya dalam perjalanan. Mana orang tu bermusafir. Naik bas ke, kapal terbang dan semuanya. Okey, atau salah seorang daripada kamu datang dari tempat buang ayak. Mana dia kencing atau berak. Atau kamu sentuh perempuan. Mana perempuan sentuh kamu? Tak apa kot. Semacam lah. Atau kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi. Ayak tak nak. Tadi yang dicerita pasal sakit ni atas ni cerita pasal ayak tak nak. Maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih, iaitu sapulah akan muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung satu kesusahan, kepayahan, tetapi Dia berkehendak membersihkan, menyucikan kamu dan hendak menyempurnakan nikmat-Nya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Apa maksud Allah Ta'ala tak mahu bagi kamu jadi payah? Tidak. Dia ganti tayamum tu lah. Pasal tak boleh nak berwuduk, tak boleh nak mandi, diganti dengan tayamum. Kalau Allah Ta'ala suruh juga, katalah kita ayak tak ada, nak semayang kena cerai ayak juga, payahlah kita. Payahlah nak kena start kita pergi sungai tani. Sungai tadi tak nak kena tayamum pergi taping. Tidak. Tu kalau ayak tak nak. Kalau ayak ada, kulit tak boleh kena ayak. Kalau Allah kata kena tak kena, tetap kena ambil wuduk juga. Agak jadi kat mana? Mampu ya. Jadi sebagai ganti, Allah Ta'ala tak mau bagi payah tu, maka digantikan dengan tayamum. Okey. 5. Apakah yang dimasukkan dengan tayamum? Yang kata tayamum tu apa dah?
Tayamum ialah menyapu debu tanah ke muka dan dua belah tangan bagi menghentikan wuduk atau mandi, atau mana-mana anggota wuduk atau anggota mandi dengan syarat-syarat yang tertentu. Apa dah kita faham? Tayamum ni, tayamum ni maksud dia menyapu debu tanah ke muka. Debu tanah tu sapu di muka. Dan dua belah tangan. Ni tangan ni, sini. Yang kata tangan ni, daripada sini sampai sini, ni tangan. Kalau orang tak ada ni, sini sampai sini, tangan. Kalau orang kudung, dia datang ni saya. Ni tak ada. Adakah ini dia panggil tangan? Adakah ini dia panggil tangan? Tak. Jadi dia, kalau orang macam ni, dia tayamum tahulah. Dia tangan tak. Tangan ni, daripada sini sampai sini. Ni orang panggil lengan. Ni orang panggil tangan. Ni orang panggil siku. Okey. Ni orang panggil siku. Siku pasal apa ada hitam sikit? Siku pasal apa ada hitam sikit daripada lengan? Kalau kawan tu putih ke pasal apa? Pasal apa siku hitam? Pasal dia buruk. Sebab dia orang panggil buruk siku. Sungguh bukan dia murung. Okey, tak apa. Kalau dia terus tu, mana orang ni anggota tayamum dua ya, muka dengan tangan, dia. Okey. Jadi kalau orang tu sempurna, dia ada dua lah. Ada setengah orang tu dia tangan sebelah tak ada. Ada sebelah ni ya. Sebelah ni ada, sebelah ni tak ada. Jadi anggota dia iaitu muka dan satu tangan. Orang yang sempurna muka dan dua tangan. Betul tak? Sebelah tak kira lah kanan ataupun kiri. Ada setengah orang dia tak ada tangan. Kudung. Saya tak tahu ada adik-adik ni. Budak tu nama Bukhari. Dia duduk di dekat apa Sungai Lalang tu, taman masuk dalam tu. Tak tahu kau ada adik-adik ni. Dia orang kok belah Napur. Orang segak. Dia tangan tak ada. Dekat ni lah. Tapi dia boleh tulis tu yang saya syok tu. Saya pergi ceramah di surau dia bang. Kaki kat ni. Jadi dia tu nak kata timun sangat benar, tapi dekat tu lah. Kaki sekat tu. Saya sampai di surau tu. Dia duduk silang tu. Tangan dia tu. Dia ada satu papan ni dengan pen. Dia kepit tu tulis tu. Dia tunggu saya nak syarah ni. Dia tulis. Lepas tu sebelum saya ceramah, dia duduk kat dia. Dia kata, nama apa? Dia kata, nama Bukhari. Dia kata, tulis tengok. Dia tulis elok. Saya kalah. Dia tulis tu. Dia dengan tangan tak ada. Dia beli kepit tu. Dia tulis. Apa yang kita mengajak, dia tulis. Pok-pok yang ada tangan, siapa yang tak tulis? Tu yang kemah tu. Kemah pula tu. Sungguh. Nama dia Bukhari, saya ingat nama gelar. Dia kerja-kerjaan tu, kerja hospital Sungai Petani. Tuan-tuan pergi cari ya. Tak apa, budak segak, tapi dia cacat daripada awal. Bukan dia kerat tangan daripada awal. Lepas tu tak apa. Kita duk ceramah, dia duk tulis. Dia cara dia lah, cara orang cacat kan. Dia tulis begitu lah. Lepas tu tak apa. Habis apa nama ceramah, dia jamu makan. Jamu makan, dia bawa dia duduk kat saya. Dia tangguh surau tu, tolong sok dia. Dia sok tu lah. Sok, tahan kemas aku, lepas tak sok. Lepas sok, tak apa. Lepas tu, saya tanya dia, Amai tu apa? Dia kata Amai dengan orang perempuan, kami ni. Ham nikah? Dia kata nikah. Anak lah? Anak ada baru seorang. Tak apa. Ni cerita, saya cerita ni. Pukul tak kira habis ke tu. Allah Ta'ala bagi, kata orang cacat ni, Allah bagi kelebihan. Cuba tuan-tuan ambil pen, ni kita tahu, kepik tu. Siapa pandai? Tulis. Kalau pandai. Tulis. Saya tengok, lepas tu duduk tengok makan, bini dia main. Bini dia main. Bini dia orang tak cacat pun, elok semua. Seperti dia kata bini dia tak. Duduk tengok makan, bini dia ambil. Lepas tu, pergi surau tu kan. Tu dia ada macam kursi roda lah, kursi bini dia keluar kursi roda daripada kereta tu. Dia sengit pergi tu.
Saya tengok macam silap mata tau. Pup, dia lompat. Jatuh atas kursi roda. Lepas tu bini dia tolak masuk. Oh, kata saya, hang kemai. Tak apa, dia balik. Ya. 1 tahun kemudian, saya pergi pura pula. Di tempat yang sama. Saya tak jumpa dia. Saya pun terlupa. Lepas tu surau, dalam ceramah dalam surau, pura ni buat di Padang. Tak apa. Lepas tu, dia tuan kuasa kata, dia kata, Tuan Syekh, saya lagi boleh belah mulut. Nampak budak kecil lah. Dia berhajat Tuan Syekh belah mulut anak dia. Saya kata, nak belah di rumah dia. Mau main sini lah. Saya kata, lambat di rumah dia, mau main sini. Lepas tu, mau main. Omel, anak Bukhari. Nak dia, terlepas saya pergi seorang. Tahu ni, seorang lagi. Tu kata kemai. Agak kemai. Saya kata orang cacat tu, kadang-kadang dia hebat daripada orang. Orang hak. Saya cakap, orang cacat kaki tak ada sampai surau. Hak kaki ada. Dia sampai mana? Saya tak tahu. Okey. Habis. Jadi, patah balik rambut imam ni. Tayamum tu kita, anggota tadi ni kalau lengkap, muka dengan tangan. Kalau tak ada tangan ada sebelah ni, pakai sebelah. Kalau tak ada dua belah, maka anggota tayamum dia hanyalah muka sahaja. Kalau tak ada dua-dua ni, anggota tayamum hanyalah muka sahaja. Kalau muka tak ada, kalau muka tak ada, kita buh belakang masjid lah. Tu sekarang lah. Okay. Jadi, dia kena sapu debu tanah tu di muka dan tangan. Pasal apa sapu? Bagi menggantikan, menggantikan apa? Bagi menggantikan wudu. Pasal dia berhadap sa'an. Atau bagi menggantikan mandi. Wudu ketika dia berhadap kecil, bagi menggantikan mandi kalau dia berhadap besar. Itu doa. Atau, ingat tak? Atau mana-mana anggota wudu atau anggota mandi dengan syarat-syarat yang tu. Tuan-tuan faham apa tu? Kita tayamum bagi menggantikan wudu, faham? Tak boleh nak ambil air sembahyang. Bagi menggantikan mandi, faham? Tak boleh mandi. Ni dia tu. Atau mana-mana anggota wudu atau anggota mandi. Ni apa dia? Ni apa dah? Maksud dia ni yang mana-mana anggota wudu atau anggota mandi ni, maksud dia, tuan-tuan tengok hak bawah, hak ujung tu. Atau mana-mana anggota wudu atau anggota mandi, maksud dia kita tak tayamum keseluruhan. Kita kena berwudu pada anggota yang boleh kena ayak dan bertayamum bagi menggantikan anggota tak boleh kena ayak. Kita mandi bagi anggota badan yang boleh kena ayak, bertayamum bagi menggantikan anggota yang tak boleh kena ayak. Contoh macam ni. Seorang tu kaki dia ada semen. Kaki anggota wudu. Hak tan lain tak ada, kaki dia belah kanan dia ada semen. Maka dia kena berwudu pada anggota-anggota yang lain. Kena basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, kaki kiri basuh. Tapi kaki kanan tak boleh basuh. Pasal apa? Pasal semen, tak boleh kena ayak. Jadi cara dia kena buat 3 perkara. Berwuduk dulu yang pertama. Selesai berwuduk, tangan ni buh ayak, sapu di atas semen tadi ni. Ngayak sapu. Kalau kaki ni ada semen ni, semua atas bawah. Ambil celup ayak di dalam kolah ataupun suar tangan di kepala, tangan basah, sapu. Ni dia panggil jabirah. Dalam buku ni ada cerita ni. Kita sapu tu. Sapu tak perlu banyak kali, sekali ya. Sapu gitu. Gitu. Sehingga sapu bukan nanti lencun. Lencun tu orang bagi basuh. Tu syarat betul tak? Sapu. Selesai sapu, tu nombor 2. Tangan lap di kerin, tayamum. Tayamum di mana? Di kaki ya. Jangan tak cerdik. Tayamum di muka lah dengan tangan. Pasal apa tayamum di muka dengan tangan? Pasal nak menggantikan kaki yang tak boleh kena yang teri. Tu maksud dia tu. Sama dengan mandi wajib. Orang mandi wajib, dia mandi wajib, tiba-tiba dia ada tani, mungkin doktor tebuk badan dia apa semua, tapi nak kena mandi wajib ni. Keluar ayak mani. Atau orang perempuan main haid. Mandi wajib. Tani ada pembalut.
Mau lepas pembedahan. Kalau dia mandi, ayak kena, agak-agak jadi kau mana? Ha? Kalau tak qalu, inna lillah. Ha, tak tu lah. Ataupun pergi hospital balik. Sakit teruk. Jadi, bila dia mandi, tangan dia pekuk lah. Pok melo ke, tin sedin ke lah. Hak lain semua kena ayak. Jaga tangan semua kena ayak. Tang dada ni. Ada pemelut luka apa semua. Tangan ni tak kena ayak. Hak lain semua kena ayak apa semua. Dia lap, kering semua. Sakit. Adakah anggota badan semua kena ayak? Tak. Bila tak kena ayak. Sakit lap, kering semua. Tangan ni, celup ayak. Ayak tu, sapu. Sapu dia berbeza dengan basuh. Basuh lenjun sakit. Sapu dia tak sakit. Macam kita plaster, sapu bukan sakit apa. Tapi kalau plaster ni kita pisau ayak tu, agak jadi kau nak. Mampu sapu. Lepas sapu tu, tayamum bagi menggantikan anggota badan yang tak boleh kena ayak. Itu maksud dia. Okey nah. Jadi anggota tayamum muka dan tangan. Kemudian alat tayamum adalah debu. Okey. Masya-Allah. Tak. Ada dulu depa tanya saya SOP lepas kuliah ada maghrib 30 minit saja. Sedangkan Isyak ni ada orang tanya saya, "Macam mana tu ni? Buat macam mana ni?" Saya kata, "Hang tak usah kayurun dengarlah. Mengaji sama Isyak tak ada siapa nak tangkap Hang kayurun tu kayurun. Kayurun tu apa? Kayurun orang halus tak panggil ruler. Hang kayurun. Lori penuh je tak? Tapi lah dia pelonggak balik, dia tak boleh sampai Isyak. Selesai ya. Okey. 6. Adakah tayamum itu mengangkat adab kecil dan adab besar? Adakah tayamum itu mengangkat adab kecil dan adab besar? Kita kalau ambil sembahyang sah dah, saja aku angkat adab kecil. Kalau kita mandi wajib, saja aku angkat adab besar. Tayamum adakah angkat adab kecil ketika kita beradah kecil? Adakah angkat adab besar ketika kita beradah besar sedangkan kita bertayamum? Jawab dia, tidak. Hadas kecil terangkat dengan wudu dan hadas besar terangkat dengan mandi. Sebaliknya tayamum adalah untuk membolehkan seseorang melakukan solat dan ibadat-ibadat lain yang disyaratkan berwudu atau mandi terlebih dahulu. Oleh kerana terdapat keuzuran yang menghalang seseorang berwudu atau mandi, maka dia tiada pilihan melainkan bertayamum untuk membolehkannya melakukan solat dan ibadat-ibadat yang tertentu. Jadi kita niat lagu mana? Tayamum niat lagu ni lah. Nawaitu tayammum listibahati solah. Itu cara niat dah. Nawaitu tayammum listibahati solah. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang. Mengharuskan itu membolehkan sembahyang. Bukan kita angkat ada besar. Bukan angkat ada kecil. Nawaitu tayammum listibahati solah. Kalau kita nak tawaf, nawaitu tayammum listibahati tawaf. Betul lah maksudnya. Nawaitu tayammum listibahati solah. Saya aku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang. Okey? Lepas kita sembahyang, sekali nak masuk sembahyang berikutnya kita kena tayamum lagi. Dia tak semacam apa nama orang punya ayat sembahyang. Dia tak macam sembahyang. Kita tayamum sembahyang maghrib. Lagi main Isyak ni. Hang tak tayamum pula. Tak kentut ni. Bukan begitu. Dia kena tayamum pula. Kalau untuk sembahyang fardu. Tapi kalau sekali tayamum untuk sembahyang sunat, kita boleh buat. Kita tayamum sembahyang maghrib. Lepas tu nak sembahyang sunat apa qabliyah ke ba'diyah ke? Boleh, tak ada masalah sunat. Tapi kalau untuk fardu, satu tayamum hanya laku untuk satu fardu salat sahaja. Okeylah. Okey. Yang berikutnya. Adakah seseorang yang telah melakukan solat dengan bertayamum wajib mengangkat hadas kecil, berwudu, dan mengangkat hadas besar, mandi apabila hendak melakukan solat yang berikutnya? Tadi dia sembahyang maghrib, tayamum. Sekali nak sembahyang Isyak, nak kena angkat hadas kecil tak? Nak kena ambil sembahyang tak? Nak kena mandi ke? Macam mana? Maka jawapannya ada
Satu, solat sebelumnya dilaksanakan dengan bertayamum kerana ketiadaan air dan dia dalam keadaan badan kecil. Apabila masuk waktu solat berikutnya didapati air kembali ada, maka dia wajib berwuduk untuk membolehkannya melakukan solat yang berikutnya. Contoh ni, tak sah mayang murid air tak ada. Bila air tak ada dia bertayamum. Mai Aisyah air ada. Mai Aisyah air ada. Maka dia kena ambil semayang. Sebab tadi dia tak terangkat ada kecil. Dia kena ambil air semayang. Tapi dia dengar lelok. Masa mayang maghrib air tak ada. Mayang maghrib air tak ada. Dia pun semayang dalam maghrib. 15 minit lagi nak Aisyah air ada. 15 minit nak Aisyah air ada. Elok masa Aisyah dia ambil semayang. Maka dia pun semayang Aisyah dengan berwuduk. Maka dia berdosa. Pasal apa? Pasal dia tak semayang maghrib dengan berwuduk. Jadi kok mana pula lah? Maksud dia, kalau dalam waktu yang dia ambil semayang tu, belum habis waktu tu, tiba-tiba air ada, maka hak semayang dengan tayamum tadi ni jadi batal. Dia kena ambil semayang. Dia kena ambil semayang, ulang balik semayang hak tadi ni. Ulang balik semayang hak tadi. Jadi, kena tengok lah. Kata Aisyah masuk 8.55. Semayang balik tadi dia tayamum air tak ada. Dalam 8.45 hujan turun lebat. Ataupun air keluar balik. Maka dia tak ada pilihan, kena ambil semayang. Tapi kalau dia air baru keluar angin lah, di pelapik satu orang bang Aisyah, maka semayang maghrib tadi tak perlu diulang. Sah dengan tayamum tadi. Habis. Nombor 2. Solat sebelumnya dilaksanakan dengan tayamum kerana ketiadaan air dan dia dalam keadaan badan besar. Apabila masuk waktu solat berikutnya air kembali ada, maka dia wajib mandi terlebih dahulu untuk membolehkannya melakukan solat berikutnya. Tadi ada kecil. Ni dia semayang subuh kita dah, Mayang subuh air tak ada. Dia badan besar, maka dia tak mandi wajib, dia bertayamum. Okey? Pukul 8 air ada. Pukul 8 air ada. Semayang subuh tadi nak kena ulang balik. Okey, siapa pandai? Lohong tak masuk lagi. Lohong tak masuk lagi. Nak kena ulang balik semayang subuh tu. Lohong pukul 1 suku. Subuh bila? Pandai orang mabuk. Tak silap lah jawapan tu. Jawab dia tak kena ulang. Pasal waktu subuh dah habis. Okey. Satu lagi. Dia nak semayang lohong. Dia wajib mandi. Kat dengan tayamum. Dia wajib mandi. Okey. Yang ketiga. Ni Aisyah masuk, kita garah pergi habis 6 lah. Solat sebelum, jangan keliru sangat. Solat sebelumnya dilakukan dengan bertayamum kerana anggota badan tidak boleh terkena air dan dia dalam keadaan badan kecil. Apabila masuk waktu solat berikutnya dia telah sembuh dan anggota badannya sudah boleh kena air, maka dia wajib berwuduk untuk membolehkannya melakukan solat yang berikutnya. Nombor 3 ni bukan pasal air tak ada. Dia tayamum tadi pasal anggota dia tak boleh kena air, sakit. Masuk waktu berikutnya lega, maka dia wajib berwuduk. Tapi kalau dia tayamum tadi kerana sakit, waktu duk ada lagi tak masuk waktu, tahu lega. Macam hak ayat kan tadi. Dia wajib berwuduk untuk mengulang sembahyang. Okey, nombor 4. Solat sebelumnya dilaksanakan dengan bertayamum kerana anggota badan tidak boleh terkena air dan dia dalam keadaan badan besar. Apabila masuk waktu solat berikutnya, dia telah sembuh dan anggota badannya sudah boleh dilalukan air, maka dia wajib mandi terlebih dahulu untuk membolehkannya melakukan solat yang berikutnya. Ini badan besar. Sama lah. Dia nak mandi wajib tak boleh pasal badan tak boleh kena air, kena melompat. Okey? Masuk waktu lohong, lega, maka wajib mandi. Nombor 5. Solat sebelumnya dia bertayamum kerana ketiadaan air dan dalam keadaan badan kecil atau badan besar. Apabila masuk waktu solat berikutnya air masih belum ada, maka hendaklah bertayamum sekali lagi untuk membolehkannya melakukan solat berikutnya.
No. Ni kes dia apa nama? Ayak tak ada. Ada dua, kecil atau besar. Dia pun tayamum. Masuk waktu berikutnya, ayak tak ada juga. Ayak tak ada juga, maka ulang tayamum. Okey. Dan yang keenam, solat sebelumnya dia bertayamum kerana anggota badannya tidak boleh kena ayak dan dia dalam keadaan hadap kecil atau besar. Apabila masuk waktu solat berikutnya, anggota badannya masih belum boleh kena ayak, maka dia hendaklah bertayamum sekali lagi untuk membolehkannya melakukan solat berikutnya. Beza dengan muklimah, atas ayak. Ni tak boleh kena ayak. Apa nama waktu subuh dia tayamum pasal ni patut mandi wajib tapi tak boleh kena ayak. Tak boleh kena ayak. Pasal dia melompat lah. Lepas tu mai waktu lohok pun tak boleh kena ayak juga. Dia terus bertayamum. Habis lah. Ngam-ngam lah dengan waktu Aisyah. Okey, ada persoalan nak tanya? Ada tak? Saya simpan 4 bulan kan tak salah. Tak ada. Baik, bab uzur ni apa? Bab sembahyang uzur ni kita kena mengaji spare. Kita akan selalu uzur sampai masa oleh kerana kita mengaji, maka tahulah kita cara untuk melaksanakannya sampai masa. Ada setengah orang dah sakit baru nak belajar lah tu yang dilambat tu. Lain-lain payah tak sah sembahyang. Dia payah tak sembahyang tu. Alah, siapa tak sembahyang dia tak sakit. Sakit mana sembahyang dia tak sakit, sihat pun tak sembahyang. Tu tak boleh kata apa. Nah, ada lah orang mabuk ni tu. Ada lah tak banyak dalam 5 ekor tu ada. Nah, okey. Okey lah, kalau tak ada apa kita berhenti pukul apa? Masuk dah. Masuk dulu. Tak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك وأتمم لنا نورنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.